kepada Allah Ta'ala. Patuh kepada perintah. Patuh kepada larangan. Kalau buat di atas dasar bukan patuh kepada perintah Allah, maka jawabnya bukan buat sesuatu itu di atas dasar takwa kepada Allah. Sebab itulah ditafsirkan takwa ini dengan makna al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'adad liyaumir rahim. Taqwa ialah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-khawfu minal jalil, yakni takut gerun kepada Allah Rabbul Jalil. Bukan takut kepada manusia. Bukan gerun kepada manusia. Bukan malu kepada makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Taqwa ini kita buat cantik sebagaimana pun amalan, tapi tidak, amalan yang kita buat itu tidak berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah, maka jawabnya tak betul. Bila tidak betul, tak capai maksud takwa. Takwa ialah mesti beramal mengikut tanzil. Tanzil artinya mengikut wahyu yang diturunkan ataupun syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu apa jua amalan yang kita buat mestilah berdasarkan kepada patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidkan kepada Allah, tulus kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini. Seterusnya Allah Ta'ala juga kitab Riyadhus Salihin juga menyebut, Qul in kuntum tuhibbuna Qul in tukhfuna Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Muhammad, sekiranya kamu sembunyikan apa jua yang ada di dada kamu, di hati kamu, ataupun kamu tonjolkannya, Allah Ta'ala tahu. Sama ada kamu sembunyi pun Allah Ta'ala tahu, kamu tonjol zahir pun Allah Ta'ala tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan dia tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Artinya, kita beritahu kepada orang mengatakan bahawa kita ikhlas. Itu hati kita. Itu mulut kita. Beritahu bahawa kita ikhlas. Sedangkan hati kita berkecamuk dengan matlamat lain. Bukan matlamat nak cari redha Allah. Bukan matlamat kerana Allah. Mulut sahaja menyebut, mengatakan kerana Allah. Allah Ta'ala tahu. Tak payah kita zahir, tak payah kita sembunyi. Maka itu menunjukkan bahawa keikhlasan ini sesuatu yang mesti dipahami oleh kita semua, supaya kita tidak terpedaya dengan amalan kita. Saudara sekalian, kebanyakan ulama mutaakhirin, dia mentafsirkan bahawa yang menentukan amalan itu sah, diambil kira dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada niat. Bergantung kepada niat. Sama ada niat kita tulus, ikhlas kerana Allah ataupun tidak, maka di situlah penentuan terhadap nilai amalan yang kita lakukan. Para ulama juga menegaskan bahawa niat itu mengandungi dua makna ataupun dua maksud.
Yang pertama, untuk membedakan antara setengah ibadat dengan setengah yang lain. Niatlah yang menentukan perbezaan ibadat yang kita buat. Sembahyang sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Niat kita lah yang menentukan. Kita sembahyang 2 rakaat. Waktu mana? Waktu subuh. Adakah kita niat kerana sembahyang subuh ataupun kita niat kerana sembahyang sunat qabliyah? Maka niat itulah yang menentukan tahap amalan kita itu. Seumpama membedakan amalan sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Kita sembahyang waktu zuhur ataupun asar. Begitu juga niat sama ada sembahyang itu qada ataupun sembahyang itu sembahyang tunai. Begitu juga yang membedakan di antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa lain. Puasa Isnin, puasa Selasa, hari Khamis dan puasa qada, puasa 10 Zulhijjah, itu membedakan. Yang dibedakan ialah dengan niat. Dan juga niat juga membedakan perbuatan ibadat dengan perbuatan adat. Nak bezakan antara perbuatan kita tu, adakah itu satu rutin harian kita sebagai adat ataupun ianya sebagai ibadat. Seumpama mandi sunat hari raya, mandi sunat hari Jumaat, dengan kita mandi kubah, mandi untuk menyejukkan badan. Maka yang menentukan ada nilainya ialah dengan niat yang kita niatkan. Itu satu maksud kepada niat. Maksud yang kedua ialah untuk membezakan matlamat atau tujuan. Niat juga yang menentukan ataupun yang membezakan di antara matlamat atau tujuan sesuatu amalan itu dilakukan. Kita sembahyang dengan niat apa? Niat nak tunjuk ke orang yang kita ni alim, ataupun dia kita sembahyang kerana nak nunjukkan dia kita ni bertatar tertib, terning orang kata dalam sembahyang, ataupun nak tunjuk yang kita ni seorang yang wara', ataupun kerana kita nak ibadat ataupun sembah Allah Subhanahu wa taala. Niatlah juga yang menentukan matlamat dan tujuan sesuatu amalan itu dilakukan. Adakah ianya kerana Allah semata-mata, atau tujuan sesuatu amal, atau tujuan ada di sebalik itu. Ada tujuan lain di sebalik itu yang diistilahkan disyirikkan, disertakan, disekutukan dengan yang lain, dengan niat dan dengan matlamat lain. Ini adalah niat yang dibicarakan oleh ahli tasawuf ataupun yang dikatakan ahli al-arifina billah, iaitu golongan yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika dia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iaitu Allah yang mencipta hidup dan mati. Allah yang mencipta mati dan hidup dengan tujuan untuk menguji kamu. Siapakah, manakah di antara kamu orang yang terbaik amalannya. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Maksud amalan terbaik ataupun yang lebih, itu amalan yang lebih ikhlas. Itu maksud amalan yang terbaik, iaitu amalan yang lebih ikhlas, amalan yang niatnya lebih tulus kerana Allah dan yang lebih betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, amalan yang begitu ialah amalan itu sekiranya ikhlas
tetapi tidak betul, maka tidak diterima. Amalan yang nak diterima ni mesti pertamanya amalan itu ikhlas, yang keduanya mesti betul mengikut syarak. Sekiranya betul tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima, sehinggalah ianya ikhlas dan betul ikut syarak. Yang ikhlas ialah apabila ianya semata-mata kerana Allah. Yang betul ialah yang menepati as-sunnah, yang menepati syariat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah seelok mana sekalipun tapi tidak mengikut jalan sunnah, dia tidak betul. Dan bila tidak betul, ikhlas semacam mana sekalipun kononnya, maka ianya tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mengandungi niat yang tidak tulus ataupun yang tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala itu ada bermacam-macam. Kadang-kadang amat nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi kerana nak nunjuk kepada makhluk, atau kerana kepentingan dunia semata-mata. Kerana kepentingan dunia semata-mata, sebagaimana yang disifatkan Allah mengenai sembahyang golongan munafikin, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Golongan munafikin ini apabila mereka bangun ataupun mendirikan sembahyang ataupun bangun untuk bersembahyang, mereka bangun dalam keadaan malas. Bangun semata-mata nak tunjuk ke orang ramai. Nak tunjuk ke orang ramai, orang kata nak nyoho. Begitu juga orang yang berjuang, keluar berjuang pada jalan Allah. Allah Ta'ala kata, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan kamu keluar, jangan kamu menjadikan sebagaimana orang-orang yang keluar daripada rumah mereka, bataran, tunjuk gong, tunjuk sombong, wa ria'an nas, dan tunjuk nak nyoho ke orang. Ini juga merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu, iaitu kita buat amalan kerana riak. Yang kedua, kadang-kadang amalan dilakukan itu kerana Allah. Ada kerana Allah Ta'ala. Cetusan hati bahawa ianya kerana Allah tu ada. Tetapi disertai ataupun disekutukan dengan riak. Tadi riak 100%, jawabnya itu dengan sendirinya ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ini niat okey pada asalnya, tapi lepas pada tu ada mari perasaan riak, perasaan nak tunjuk ke orang. Kalau riak itu berlaku pada awal permulaan, mana start daripada at-takbir Allahu Akbar, atau start daripada mula niat puasa, mari dah sifat riak, mari dah perasaan riak nak nyoho ke orang, nak tunjuk ke orang, maka nas syarak telah menegaskan ianya batal dan pahala amalannya gugur. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana aghna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah orang yang paling kaya daripada segala sekutu. Daripada segala sekutu. Aku tak perlu syirik sekutu. Aku tidak perlu sedikit pun, tak perlu langsung kepada sekutu. Oleh itu, siapa-siapa yang buat amalan yang syirik atau persekutukan dengan aku akan orang lain, maka aku biarkan dia, aku lock dia,
bila dia jumpa dengan syirik dia lah untuk mendapat apa-apa ganjaran dan balasan. Maka sekiranya lalu niatnya bercampur dengan niat untuk mendapat ghanimah, untuk mendapat rampasan, mendapat harta, atau upah perkhidmatan, maka pahala jihadnya berkurang. Dia niat jihad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mari juga sikit sebanyak dengan tujuan untuk nak dapat harta rampasan. Tapi dok pahalanya waktu itu tidak terhapus keseluruhan. Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim wa in lam yaghnimu syai'an tamma lahum ajrahum. Orang-orang yang berjuang, berperang, sekiranya dia mendapat harta rampasan, maka dia telah segera sebanyak thulutsai, 2/3 pahala dia. Fa illam yaghnamu syai'an, dapat pahala sempurna. Saudara sekalian, dalam hadis lain disebut idza jama'a ahadukum 'alal ghazwi fa'awadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalik, iaitu apabila seorang itu dia bertekad untuk berjuang, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan pada dia dengan rezeki, maka tak apa, tidak salah untuk dia mendapat rezeki itu. Ini niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, tapi mari lintasan untuk mendapatkan habuan daripada perjuangan yang dia perjuangkan. Seterusnya ialah, adapun sekiranya amalan itu pada niat asalnya kerana Allah, niat asal dianya bila akad takbir ke ataupun niat untuk nak puasa besok ke kerana Allah Ta'ala, kemudian berlaku riak, tiba-tiba tengah-tengah ibadat itu mari perasaan riak. Sekiranya dia lawan, perasaan dia tu dia lawan, dia tolak lintasan hati dia, maka tiada khilaf di kalangan ulama, ianya tidak merosakkan amal. Tidak merosakkan amal. Kalau pasal apa? Pasal asal niat dianya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dia ikhlas asalnya. Tapi dia sedar, dia sedar, dia lawan, dia tolak perasaan riak itu, maka ketika itu ibadatnya itu tidak menjadi punah, tidak rosak. Adapun kalau dituruti, orang Terengganu kata dia ikut error, bila mari perasaan nak tunjuk ke orang, nak jauh ke orang itu, dia ikut perasaan itu, dilangsungkan dengan perasaan itu dalam ibadat dia. Imam Ahmad dan juga Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan orang yang seumpama ini khilaf di kalangan ulama salaf. Antaranya diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri dan lain-lainnya. Dia kata, saya harap amalannya tidak terbatal asal. Mereka bersandarkan kepada hadis riwayat daripada Abu Daud. Hadis ini hadis mursal. Dhaif sikitlah hadis ni. Walau bagaimanapun, moga-moga boleh beramal. Di mana hadisnya, anna rajulan qala ya Rasulullah inna bani Salamah kulluhum yuqatil
Faminhum man yuqatilu lid-dunya wa minhum man yuqatilu najdah wa minhum man yuqatilu ibtigha'a wajhillah. Fa ayyuhum asy-syahid? Qala kulluhum idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ada orang tanya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kabilah Bani Salamah, semuanya, tiap-tiap orang daripada mereka tu berjuang belaka, berperang belaka. Cuma ada di antara mereka yang berjuang kerana kepentingan dunia. Ada di antara mereka yang berjuang kerana nak beri pertolongan, selamatkan anak beranak dan sebagainya. Ada di antara mereka yang berjuang kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Manakah di antara mereka itu kalau mati syahid? Siapa dia? Di antara mereka ini yang tergolong dalam golongan yang mati syahid kalau terbunuh. Lalu sabda Rasulullah, kulluhum, setiap orang daripada mereka, semuanya mati syahid, idza kana aslu amrihi, kalau sekiranya asal urusan ulia, asal urusan mereka itu bersandarkan ataupun berpaksi kepada niat Allah Ta'ala. Asal niat kerana Allah. Lepas tu mari perasaan dan lintasan-lintasan perasaan dan sebagainya, bukan kerana Allah Ta'ala dah, kerana nak cari nama dan sebagainya. Secara total amalan yang kita lakukan itu. Dan saya rasa sebagai terusnya kita terus kepada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtil ibn Razahi ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi qala sallallahu alaihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab katanya, lepas tu dia bawa titik baris Umar bin Al-Khattab tu sapa kepada Lu'ay bin Ghalib. Tapi dalam terjemahan ni dia tak bawa. Dia kata Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sah segala amalan itu dengan berniat. Menentukan sesuatu amalan itu sah ataupun tidak ditentukan oleh niat. Kalau kita nak sembahyang zuhur tapi niat nak jogging, tak betul. Jawabnya bukan sembahyang, tak sah. Ataupun kita niat sembahyang asar sedangkan sembahyang kita tu zuhur, dalam waktu zuhur niat sembahyang asar, dan maka niatnya tidak betul, tidak sah. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu berdasarkan niatnya. Apa yang dibuat oleh seseorang itu ada nilai dia. Nilai yang dia perolehi adalah bergantung kepada niat. Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu
diterima oleh Allah dan Rasulnya. Hijrah kan, daripada kota Mekah ke kota Madinah pada zaman awal Islam kerana Allah dan kerana perintah daripada Rasul, dapatlah pahala hijrah itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu selaras dengan niat hijrahnya itu. Kalaulah niat hijrah itu kerana nak kahwin, kerana nak ikut kekasih, kerana sesuatu matlamat lain, kerana perintah Allah, maka dia dapatlah apa yang dia niat. Dapat apa yang dia niat. Dia niat nak menego, boleh negolah dia. Dia niat nak kahwin, boleh kahwinlah dia. Tapi pahala ganjaran daripada hijrah dia itu tidak layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut bahasa, niat ialah qasad atau sengaja. Itu dari segi bahasa. Apa makna niat? Niatnya ialah kita qasad, kita hasrat. Nak kata mana lagi lain pada tu. Kita berhasrat, kita mempunyai qasad yang tertentu, hasrat yang tertentu. Hasrat kita ni sengaja. Bukannya kerana kejut. Kadang-kadang kita nak buat satu benda tu bukan kerana kita nak buat, kerana terkejut. Orang cokek alik belakang kau, orang jerkoh alik belakang kau, tertunduk, tersujud atau sebagainya. Maka itu sujud itu bukan sujud ada niat nak sujud, tetapi adalah sesuatu perbuatan yang tidak disengajakan. Manakala dari sudut syarak, niat ialah qasad, sengaja melakukan sesuatu perbuatan beserta dengan melakukannya. Ya? Ambil fahaman molek dah. Niat pada syarak ialah kita qasad, kita hasrat ataupun kita cetuskan di dalam hati melakukan sesuatu perbuatan, nak buat sesuatu benda serta dengan kita buat. Kita nak semayang zuhur, maka kita niat semayang zuhur, tahu bila dikira niat? Dikira niatnya apabila kita buat perkara tu. Iaitu permulaan kita buat semayang zuhur. Iaitu permulaan semayang zuhurnya bila? Iaitu ketika akad takbiratul ihram. Maka niat berlaku ataupun terjatuh atau terlaksananya niat pada waktu itu, iaitu pada waktu kita akad takbiratul ihram, itulah yang dinamakan niat. Adapun kita duduk tiba, kita pun bangun nak pergi semayang zuhur. Memang kita bangun nak pergi semayang zuhur, maka itu bukan niat lagi. Itu bukan niat, itu hasrat baru. Bukan niat. Jadi niatnya ialah ketika mana? Ketika takbiratul ihram. Cuma ada sahaja yang tidak menepati dengan bukan ada salah, ada di antara amalan yang kita niat tetapi tidak niat pada waktu berlakunya perbuatan, berlakunya amalan. Niat berapa agak-agak? Siapa boleh jawab? Tak ada? Niat berapa ni? Halo, Abdul Rahman. Niat puasa. Niat puasa, betul. Terima kasih. Itu niat puasa. Kita niat malam. Puasa tak lagi, esok puasa. Ya tak? Itu satu. Okey. Ada lagi?
Oleh itu saudara-saudara sekalian, apa jua yang kita buat, perbetulkanlah niat. Perbetulkan niat. Kerana innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapati oleh seorang yang dia boleh ialah mengikut apa yang dia niat. Kalau dia niat kerana Allah, ikhlas, maka bolehlah amalan itu sah dan bolehlah ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia niat itu tidak kerana Allah Taala, ada matlamat lain, bolehlah apa yang dia matlamatkan ataupun yang dia niatkan. Sebagaimana disebut dalam satu hadis lain. Hadis ini riwayat daripada hadis Imam Muslim juga, riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Maksudnya hadis Abu Hurairah ni meriwayatkan bahawa dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling awal dikira bicara di mahkamah Allah pada hari kiamat ialah seorang yang gugur syahid ataupun gugur di medan perjuangan. Lalu dibawa orang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimaklumkan kepadanya nikmat-nikmat amalan-amalan kebaikan yang dia buat. Dia pun bila orang baca segala laporan dia tahu memang bacaan laporan itu betul, dia buat sungguh. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, ataupun mahkamah tanya dia, ma amilta fiha, apa yang kamu buat di dunia dulu? Apa kerja kamu, amalan kamu di dunia dahulu? Ataupun di medan perang dulu? Dia jawab, saya berperang pada jalan-Mu ya Allah, sehinggalah saya gugur syahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala ataupun mahkamah pada waktu itu memberi keputusan, kadzabta, bohong, kamu berbohong, walakinnaka qatalta li an yuqala jari, sebenarnya apa yang kamu berjuang bukan kerana Allah, tapi kamu berjuang untuk kamu digelar ataupun dipanggil ataupun disebut sebagai orang yang berani. Itu matlamat kamu berperang, bukan kerana nak syahid, bukan kerana Allah, tapi kerana nak suruh digelar ataupun dicop sebagai orang yang berani. Dan faqad qila, kata Allah Ta'ala, dan memang boleh. Waktu di dunia dulu kamu dapatlah gelaran itu. Gelaran orang berani ini kamu dapat. Memang dikatakan kepada kamu handal, pahlawan dan sebagainya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Ta'ala ataupun mahkamah perintahkan orang ini diseret songsang, diseret kakinya dengan muka bawah sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Ada satu lagi yang berkait dengan kita sekarang ni, yang kita duduk dalam majlis ni sekarang ini ada kaitan ni. Satu lagi, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, orang yang belajar ilmu dan mengajar
ilmu kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian dan juga saya yang belajar dan yang mengajar sekarang ini. Wa qara'al Quran, dan baca Al-Quran, baca hadis sekarang ini. Wa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dibawa orang ini ke mahkamah Allah Ta'ala, kemudian diperkenalkannya segala nikmat dia, didedahkan, ditunjuk. Fa'arafaha, dia pun tahu itu memang dia buat sungguh, dia baca Quran sungguh, dia ajar ke orang sungguh, dia belajar sungguh ilmu. Lalu Allah Ta'ala mahkamah tanya dia, Madza amilta, ma amilta fiha, apa yang kamu buat waktu dunia dulu dalam bab ilmu ini. Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Amba belajar ilmu dan amba juga mengajar kepada orang lain akan ilmu itu. Wa qara'tul Qur'ana fik, dan saya juga baca Quran pada jalanmu demi keradaanmu. Qala kadzabta, mahkamah kata bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala alim wa qara'ta al-Quran liyuqala qari faqad qila. Mu belajar dulu ialah kamu nak supaya digelarkan kepada kamu sebagai orang alim. Kamu baca Quran dulu, matlamatnya untuk kamu dipanggil, digelar orang sebagai qari, orang yang pandai baca Quran. Maka telah pun kamu dapat apa yang kamu matlamatkan itu. Faqad qila, memang kamu dulu digelar sebagai orang alim, guru. Kamu juga digelar sebagai orang yang sedap baca Quran, pandai baca Quran. Dapatlah title itu. Kemudian diheret orang ini, disumat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam satu lagi seterusnya, satu orang yang telah warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Ada seorang yang Allah Ta'ala perluaskan punca rezeki kepada dia. Dia buat apa pun jadi harga. Boleh piti, boleh harta, jadi harta. Dia buat apa pun. Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk dia dapat harta. Dan Allah Ta'ala berikan kepada dia asnafil mal, berbagai-bagai harta. Tanah pun ada, kebun ada, pandai pula toprak ni dah main projek pandai belaka, masuk segenap tapang harta ni, segenap ceruk, sehingga menjadi kaya raya. Tiba-tiba dia di mahkamah Allah Ta'ala, orang ini dibawa di mahkamah dan bertangkan amalan dia, perbuatan dia, kerja buat dia di dunia, dia pun tahu. Lalu Allah Ta'ala tanya, mahkamah tanya, fama amilta fiha, kamu buat apa dengan harta kamu? Katanya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fih illa anfaqtu fiha laka. Dia kata, tak ada satu ruang, satu jalan yang engkau suka supaya dibelanjakan harta padanya, melainkan semuanya aku belanjakan. Nak buat masjid pun aku beri, nak buat sekolah aku beri, orang yang kat daerah putih pun aku beri pertolongan. Itu dia mengaku begitu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala jawab, ataupun mahkamah Allah Ta'ala menyebut, kadzabta, bohong, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Yang kamu buat itu mata-mata mu nak cari nama, nak dapat title kamu seorang pemurah. Faqad qila, memang orang pakat puji bahawa kamu seorang yang pemurah. Lalu dia diheret untuk disumat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Mengikut cerita hadis ini, bahawa Muawiyah apabila sampai ke pengetahuannya ataupun dibaca kepadanya hadis ini, dia menangis sehingga sampai kepada peringkat dia pengsan, menangis itu. Bila mana dia sedar balik, lalu dia sebut sadaqallahu wa rasuluh, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah besarnya niat dan juga ikhlas dalam amalan kita. Kita lihat kepada pengajaran hadis yang kita baca tadi. Pertama, sahnya setiap amalan bergantung kepada niat. Kita baca dah tadi. Tempat niat ialah hati atau jantung hati. Dan tidak disyaratkan menyebut dengan lidah. Kita niat ambil air sembahyang baik, niat sembahyang baik, tidak disyaratkan kita berlafaz. Cuma yang ada berlafaznya niat yang bukan disyarat, yang dia kata bukan diizinnya diwarid ataupun yang disebut-sebut oleh para puasa. Kita nak puasa esok, malam ni kita lafazkan dengan niat puasa. Dilafaz, disyaratkan untuk lafaz terus kepada keyakinan dan hati, keyakinan yang dicetuskan oleh hati apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak laksanakan. Yang kedua, sesuatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Ini kita yakin. Sebaliknya, sebarang amalan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan semata-mata. Ingat perkataan semata-mata. Niat demi kerana kepentingan dunia sahaja, tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sah perbuatan itu. Mungkin sah, tapi tidak ada nilai, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat hanya dikehendaki bagi amalan kebajikan sahaja. Yang dikehendaki ataupun yang disyaratkan ataupun menjadi syarat untuk mendapat pahala, mendapat ganjaran daripada niat ialah amalan itu amalan kebajikan sahaja. Kalau kita mencuri dengan niat nak tolong, nak bantu orang miskin, maka itu niat itu tak pakai juga. Tidak jadi kebajikan. Yang seterusnya, niat merupakan rukun pertama bagi setiap ibadat. Semua ibadat, rukun dia yang pertama sekali ialah niat. Rukun ni maknanya kerangka asas. Itu makna rukun. Kerangka asas. Tak ada satu kerangka, sesuatu benda itu tak berlaku. Macam rumah, kerangka dia tiang, penyambut, apa panggil itu, kuda dan sebagainya. Maka tak ada salah satu dia tu jawabnya tak jadi. Sekalipun tak ada atap lagi, tapi ada cukup kerangka, orang sudah panggil dia sebagai sebuah rumah. Cuma tidak sempurna saja. Jadi niat ini kerangka yang pertama, yang merupakan rukun yang pertama bagi setiap ibadat dan merupakan batas untuk membezakan antara amalan biasa, adat dengan ibadat. Bagaimana yang telah saya sebutkan tadi.